Wassalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi sallim wa fahma mustaqimah. Wa hidayatan nasuha la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. اللهم نحن لما نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وانصر أنت الرحمن وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا رحمتك وعلينا أسرار حكمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekian. Muka dan sabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terima oleh kamu akan wasiatku. Dengan segala perempuan akan kebajikan. Maka bahawasa mereka itu pada sisi kamu tiada milik mereka itu bagi diri mereka itu akan suatu. Dan sebenarnya mengambil kamu akan mereka itu dengan amanah Allah. Dan menghalal kamu akan segala faraj mereka itu dengan kalimah Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terima oleh kamu akan wasiatku. Wasiat tu dengan segala perempuan. Wasiat Nabi suruh sahabat tu terima pesanan daripada dia. Pesanan tu tentang isteri-isteri. Tu dengan segala perempuan, yakni isteri-isteri. Apa tu apa yang diwasiat oleh Nabi-Nya akan kebajikan. Jadi maksudnya Nabi suruh terima pesanan daripada dia, terimakan pesanan daripada Nabi pada diri isteri-isteri. Pesanan tu pesanan untuk buat baik kepada isteri. Akan kebajikan, yakni buat baik kepada isteri. Maka bahawasa mereka itu, yakni kerana bahawasa mereka itu maka bahawasa mereka itu ni kerana bahawasa mereka itu segala perempuan pada sisi kamu, yakni di sisi kamu itulah. Pada sisi kamu, yakni di sisi kamu, maksudnya kerana bahawasa isteri-isteri kamu ketika dia berada bersama kamu, ketika dia jadi isteri kamu, tiada memilik mereka itu
tiada memilik mereka itu segala perempuan, yakni isteri-isteri bagi diri mereka itu akan suatu. Jadi maksudnya Nabi pesan kepada suami-suami bahwasanya pesan tentang isteri, bahwasa suami itu mesti kena buat baik terhadap isterinya. Mesti kena buat baik terhadap isterinya, oleh kerana isteri ketika dia jadi isteri kamu, dia dah tak memilikkan diri dia, sesuatu milikkan. Dengan maknanya segala perkaranya sudah di atas suaminya. Keputusan segala perkaranya ialah di atas suami. Nak keluar daripada rumah, mesti kena ada izinan daripada suami. Jadi maknanya begitulah. Jadi maknanya apa segala perkaranya, jadi mana dia tak boleh bilik keputusan dengan sendiri, itu tak boleh. Dengan sebab semua kerjaan apa semuanya terhenti di atas, terletak di atas suami kesemuanya. Nak makan, nak minum, nak pakai dia, nak duduk di rumah masalah, nak ada rumah boleh duduk, nak menginap di suatu tempat, nak pakai, nak makan, nak minum, semuanya suami kesemuanya. Nak pergi ke mana-mana pun tidak bebas, mesti kena ada izinan daripada suami. Maka dengan keadaan begitu dikatakan mereka tidak memilikkan apa suatu bagi dirinya. Jadi maknanya jadi betul-betul isteri itu di dalam jagaan bagi suami. Kalau begitu mestilah kamu suami itu mesti kena buat baik kepada isteri. Dan senyap mengambil kamu akan mereka itu, mengambil itu mana kahwin lah. Dan senyap mengambil kamu akan mereka itu dengan amanah Allah. Jadi kamu ambil dia jadi isteri kamu. Kamu kahwin dengan dia lah. Kamu suami ambilkan isteri jadi isteri kamu dengan amanah Allah, yakni dengan janjian Allah. Dengan amanah Allah, yakni dengan janjian Allah. Bi amanillah, yakni bi ahdillah. Dengan maknanya kamu berkahwin dengan dia dengan perjanjian dengan Allah. Dengan maknanya kita ni, orang lelaki nak kahwin dengan seorang perempuan, seolah kita ni dah berjanji dengan Allah. Janji macam mana? Janji nak nafkah kepada dia, nak bagi tempat kediaman bagi dia, nak buat baik dengan dia, nak jaga dia, begitu. Jadi pada maknanya kalau tak sanggup nak nafkah kepada isteri, janganlah kau kahwin. Soalnya begitulah. Jadi apabila seorang lelaki itu berkahwin dengan orang perempuan, seolah kata dia tu dah berjanji dengan Allah nak bagi nafkah. Dan lain-lain lagi segala kewajipan. Bukan semata-mata kahwin betul-betul tu tidak. Dia kahwin dengan seorang perempuan pada mana dah buat berjanji. Nak ambil seorang perempuan jadi isteri dia. Seolah katanya boleh tapi kau kena berjanji. Seolah katanya kau kena berjanji dengan Allah, katanya engkau kena buat baik, kena layanan baik, kena beri nafkah dan lain-lain lagi segala kewajipan. Itu mana katanya sebenarnya mengambil kamu akan mereka itu dengan amanah Allah, dengan perjanjian daripada Allah. Dan menghalal kamu akan segala faraj mereka itu. Maknanya boleh nak jemuk, boleh nak kedudukan. Dan halal kamu akan faraj mereka itu dengan kalimah Allah. Dimaksud dengan kalimah Allah tu dengan akad. Dimaksud dengan kalimah Allah tu dengan akad nikah. Dengan akad tu lah. Dengan akad tu dengan mana ijab dan qabul. Akad tu dengan mana ijab dan qabul. Ijab tu sebelah balik wali. Qabul sebelah balik suami. Aku terimakan nikahnya, itu qabul. Sebelah balik wali kata aku nikah akan dikau, aku kahwin akan dikau, itu ijab.
Ijab kabul itulah dikatakan akad. Dipanggil kata akad. Jadi kamu kalau tidak akad kawinan, tidak akad nikah dengan seorang perempuan, maka haram bagi kamu dengan dia. Tapi sekarang dia dah jadi halal dengan kamu sebab kamu akad dengan dia. Kalau begitu tak dapat tidaklah kamu mesti kena buat baik. Itulah Nabi pesan. Dan sabda Nabi SAW, takut kamu akan Allah pada yang dhaif. Takut kamu, ini kamu mesti takut, kamu mesti jaga-jaga, mesti henti-henti, kena amatilah. Kamu mesti mengamati pada dua orang yang dhaif. Pada dua yang dhaif, yakni dua orang yang dhaif yang ada di bawah rentahan kamu. Yang ada di bawah jagaan kamu. Yang ada di bawah riayah kamu. Mana dia dua orang yang dhaif, sahaya, hamba dan perempuan. Perempuan tu maknanya isteri lah. Jadi maknanya masalah hamba, masalah isteri, kamu mesti kena jagakan segala hak kedua-dua. Hak hamba mesti jagakan hak mereka. Mesti kena tunaikan segala hak bagi hamba. Kamu mesti kena jagakan akan segala hak bagi isteri kamu. Dengan sebab sekiranya kalau kamu tidak menunaikan hak bagi kedua-dua orang ini, kamu akan jadi deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya takutkan Allah pada dua orang yang dhaif. Takutkan Allah pada dua orang yang dhaif dengan maknanya mesti kena jaga kewajipan yang mewajib oleh Allah di atas tuan bagi hamba, di atas suami bagi isteri, supaya menunaikan hak kedua-duanya. Kalau tidak, kamu akan salah dengan Allah. Akan berdosa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu hadis pula. Dan kata Abu Laisi As-Samarqandi, kata Abu Laisi As-Samarqandi dalam kitab nama Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin, kitab dia tu nama Tanbihul Ghafilin. Karangan beginilah Abu Lais As-Samarqandi. Kata Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, dan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, hak perempuan atas suami. Hak perempuan, yakni isteri. Hak perempuan, yakni hak bagi isteri atas suami, yakni yang wajib atas suami menunaikan. Atas suami ni yang wajib atas suami menunaikan dia akan hak itu. Jadi maknanya perkara-perkara yang wajib di atas suami buat terhadap isterinya. Itu mana hak bagi isteri yang wajib atas suami menunaikan. Ada berapa perkara? Hak atas perempuan, hak perempuan, hak bagi isteri atas suami itu 5 perkara. 5 perkara ni yang jadi kewajipan di atas suami lah kena tunai kepada isterinya. 5 perkara mengikut yang disebut oleh Abu Lais As-Samarqandi.
Satunya pertama bahawa diperkhidmat, bahawa diperkhadamkan dia di belakang dinding. Dan tiada dibiarkan dia, biar, ya, dan tiada dibiarkan dia keluar dan tiada dibiarkan dia keluar, maka bahwasanya ia aurat dan keluarnya itu dosa. Dan meninggalkan marwah. Itu yang pertama. Jadi 5 perkara itu satunya ialah bahawa diperkhadamkan dia. Diperkhadamkan dia kan perempuan, kan isteri. Diperkhadamkan dia tu maknanya suami mengkhidmat kepada isteri. Bukan suami jadikan isteri tu khadam bagi suami. Bukan begitu. Bukan maksud kata suami itu bukan maksud katanya isteri itu jadi khadam bagi suami. Bukan. Dengan maknanya mengkhidmat oleh suami akan isteri. Itu makna diperkhadamkan dia. Kan perempuan yakni isteri. Diperkhadamkan dia maknanya suami berkhidmat kepada isteri. Maksudnya begitu, ya. Di belakang dinding. Tapi bukan betul-betul di belakang dinding. Dengan maknanya dikhidmat oleh suami akan isteri di belakang dinding, maknanya setengah daripada hak yang wajib di atas suami terhadap isterinya ialah suami itu mesti berkhidmat kepada isterinya. Walaupun di belakang isteri sekalipun. Dengan maknanya bukan masalah di depan saja dah. Masalah di depan saja suami itu berkhidmat pada suami. Suami itu berkhidmat pada isteri bukan di depan saja. Kalau kat belakang suami isteri tidak ada tu maknanya tak payah buat apalah. Bukan begitu. Jadi maknanya maksudnya begini. Jadi suami itu mesti mengkhidmatkan kepada isterinya di depan dan di belakang. Ketika bersama, ketika ada duduk hadir bersama, artinya ketika tidak duduk bersama. Sebab tu tengok setengah daripada khidmat di belakang dinding itu maknanya suami pergi cari nafkah, keluar daripada rumah bekerja untuk nak balikkan rezeki kepada isteri. Itulah maksud setengah daripada kata mengkhidmatkan, mengkhadamkan dia di belakang dinding. Bukan katanya baik di depan saja, di belakang cerita lain pula. Bukan dia begitu. Khidmat di depan, khidmat di belakang. Ketika bersama tu khidmat, ketika tidak bersama pun, duduk berlainan tempat pun ada juga. Dan tiada dibiarkan dia keluar. Ini setengah daripada kewajipan suami kena jagakan isterinya. Janganlah suami itu biarkan isteri dia tu keluar ke mana-mana. Yani dengan tidak ada izin. Bukan jangan larang terus. Bukan maksud begitu.
Jadi maknanya sekiranya kalau isteri itu keluar ke mana-mana dengan tidak ada minta izin daripada suami, mestilah suami itu menegahkan. Mesti suami itu melarangkan, tegur dan ajar. Jangan tak kata apa suami isteri nak pergi ke mana-mana, dia tak kata apa. Itu jangan biarkan begitu. Jadi maknanya bukan maksud katanya jangan mengkurung, bukan maksudnya mesti kena larang dia keluar pergi ke mana-mana, mesti kena duduk dalam rumah. Jangan bagi dia keluar semata-mata, bukan maksudnya begitu. Dengan maksudnya kalau dia isteri itu keluar daripada rumah, padahalnya suami tak tahu, suami tak izin, maka suami mesti kena beri jagaan. Mesti kena jaga, mesti kena beri nasihat, mesti kena kata, kena tegur lah. Kata lain kali jangan buat begitu, itu makna jangan biar. Tetapi kalau isteri itu minta izin nak keluar, ada hajat dia nak beli barang, nak adalah hajat-hajat mana-mana sekalipun, maka bolehlah bagi suami itu nak bagi izin kepada isteri. Tapi kena jagalah masalah orang perempuan tu apabila nak pergi ke mana-mana tu, nak musafir ke mana-mana mesti kena ada mahram atau bersama-sama perempuan, katanya bersama dengan suaminya sekiranya kalau nak musafir. Macam syarat nak pergi buat haji itulah, mesti kena ada mahram, tidak ada mahram pun ada suami. Artinya ada perempuan-perempuan yang sikah yang keluar bersama dengan dia. Jadi maknanya maksudnya begitulah. Bukan katanya larang terus daripada keluar pada rumah, mesti kena duduk dalam rumah sepanjang masa. Bukan begitu. Jangan terbiarkan dia tu keluar ikut suka hati dia dengan tidak minta izin daripada suami itu, jangan terbiarkan begitu. Sebab apa boleh katanya jangan dia tu keluar dengan jangan biarkan dia tu keluar daripada rumah. Tapi yang dalam matan, dalam kitab asal tu ya ada sikit lagi. Jangan dan tiada biarkan dia keluar. Dia bahasa Arab tu la yada'uha takhruju min wara'is satri. Nampaknya Zohir kena ada. Yang bahasa Arab la yada'uha takhruju min wara'is satri. Dan tiada biarkan dia keluar dengan tidak menutup. Gitu. Dengan tidak menutup aurat lah. Dengan tidak menutup, ini menutupkan aurat. Itu dalam bahasa Arab tu ada lagi, mana mana keluar di belakang min wara istati, betul-betulnya mana daripada belakang tutupan, maknanya jangan dia tu keluar daripada rumah dengan keadaan terbuka aurat. Maka yang ni kerana bahwasanya ia isteri aurat. Seluruh badan dia tu adalah aurat. Tak boleh nak muzahir di depan orang. Dia masalahnya orang perempuan, nisbah bagi lelaki ajnabi itu seluruh badan. Dengan maknanya orang lelaki ajnabi tak boleh tengok kepada seluruh badan orang perempuan. Lepas tu masalah kena tutup muka tu pakai nikab ke tak pakai itu ada khilaf di antara ulama lah. Di setakat pergelangan tu wajib ditutup ke tidak, tu ada khilaf, ada perbincangan daripada ulama. Tapi maknanya walaupun ada khilaf di situ, tapi pandangan orang ajnabi kepada perempuan tu haram seluruh badan. Maka bahawasanya ia isteri itu aurat. Sebab tu tak boleh dia berzuhir di depan orang. Dengan tidak ada hajat lah. Dan keluarnya itu dosa. Keluar
daripada rumah dengan keadaan terbuka aurat dengan tidak ada izin daripada suami. Bukan maksud semata-mata keluar daripada rumah tu berdosa. Bukanlah. Mana keluar daripada rumah dengan tidak metutupkan sekalian aurat yang wajib ditutup. Dan keluar daripada rumah dengan tidak izin daripada suami. Maka itu adalah dosa. Dosa di atas isteri, lagi pulanya dosa di atas suami kalau dia tu membiarkan begitu. Isteri keluar daripada rumah dengan tidak minta izin, suami tak kata apa. So isteri keluar daripada rumah dengan tidak menutupkan aurat adalah dosa. Dosa di atas isteri dan dosa di atas suami sekiranya kalau suami itu biarkan begitu. Tapi kalau suami dah larang, tapi dia keluar dengan tak tutup aurat juga, itu suami dah lepas dosa di atas isteri saja. Dan keluarnya itu, keluar dengan kata tadilah, keluar dengan keadaan buka aurat, keluar dengan keadaan tidak minta izin daripada suami, itu adalah dosa. Dan bukan sekadar dosa, dan meninggalkan maruah. Maknanya tak jaga maruah diri sendiri. Maknanya keluar daripada rumah dengan keadaan terbuka aurat tu maknanya merosakkan maruah isteri itu sendiri dan merosakkan maruah si suami itu pula. Sebab tu kena jagalah. Bukan sekadar berdosa saja. Bukan sekadar berdosa saja, lagi pulanya merosakkan maruah. Maruah bagi isteri itu dan juga maruah bagi suami. Sekiranya kalau tak jaga nak keluar tu, tidak tutup aurat, nak keluar tu tidak minta izin daripada suami, itu berdosa serta menggugurkan, meninggalkan, maksudnya tak jagakan maruah diri sendiri dan maruah suami. Itu yang pertama, hak bagi suami terhadap isteri. Kedua, bahawa diajarkan dia akan barang yang berhajat ia isteri kepadanya, kepada barang. Apa dia daripada barang-barang tu, apa dia? Daripada, yakni ialah ilmu. Daripada barang ilmu, yakni pengetahuan, ilmu, pengetahuan, ketahuan daripada barang yang tak dapat tidak, maknanya fardu ain lah. Barang yang tak dapat tidak daripada segala hukum. Mengambil air sembahyang dan hukum sembahyang dan hukum puasa dan banyak lagi. Kewajipan yang kedua, kewajipan yang kedua yang mana wajib di atas suami kena tunai kepada isterinya, wajib di atas suami itu mengajar akan isteri. Mengajar akan isteri akan barang, akan perkara yang berhajat kepadanya, kepada barang. Apa dia barang yang berhajat tu? Ialah ilmu, pengetahuan. Tapi pengetahuan mana? Yang daripada barang yang tak dapat tidak, maknanya ilmu pengetahuan, ilmu fardu ain lah kita panggil sekarang. Yang tak dapat tidak untuk kalau nak semayang, cara nak ambil wuduk, syarat dia, rukun dia macam mana, walaupun tak tahu sunat pun tak mengapalah. Tahu cara rukun nak ambil wuduk tu, satunya kena bagi tahu, katanya nak ambil wuduk mesti kena guna air, macam mana air yang boleh kita guna untuk nak ambil wuduk, syarat-syarat dia. Air mana yang boleh ambil wuduk, air mana yang tak boleh ambil wuduk dengan dia. Apa tu cara-cara dia kena basuh muka, sakat mana muka, sakat mana bukan muka, sakat mana wajib kena basuh, tangan pula sakat mana kena basuh, kepala, sakat mana wajib dibasuh, disapuh, kaki sakat mana, maka suami semua tu kena ajar. Dan cara solat, syarat-syarat dia, rukun dia mesti tutup aurat, aurat orang perempuan sakat ni, menghadap kiblat sebelah mana, itu kena ajar ke semuanya. Fardu ain, dan hukum puasa pun kena ajar juga.
syarat-syarat dia, rukun-rukun dia, perkara yang membatalkan puasa, apa boleh, apa tak boleh buat pada masa ketika puasa, dan lagi pulanya daripada segala bab akidah supaya lepas daripada fardu ain, bab akidah dan bab fiqh. Apa tu, apa lagi, bab adab-adab yang tak dapat tidak mesti kena ajar bagi tahu cara jangan takabur. Tu pun wajib kena ajar juga tu. Jangan takabur, jangan riya, sebab kalau ada benda ini haram, dosa besar. Jangan hasad dengki, macam-macam lah benda-benda yang sifat-sifat hati pun mesti kena tahu juga, kena bagi tahu juga. Jadi maknanya 3 perkara lah. Mudah nak cakapnya, kena bagi tahu fardu ain daripada 3 perkara. Apa dia? Bab usuluddin, bab fiqh dan bab adab. Maknanya adab, fiqh, usuluddin. Yang sekadar asas, yang sekadar tak dapat tidak. Sekadar tak dapat tidak cakap mana? Sekiranya kalau tak tahu benda ni, ibadat dia tidak sah. Itu sekadar tak dapat tidak. Fardu ain tu lah. Fardu ain tu dengan mana? Kalau nak solat, tak tahu begini, solat tidak sah. Maka itu wajib di atas suami mengajarkan isteri. Itu dah maksud katanya, bahawa diajarkan dia akan barang yang berhajat, benda yang perlu. Mana ilmu yang perlu, pengetahuan yang perlu, digunakan dalam bab i'tiqad, dalam amalan, apa tu, sifat-sifat yang nak membaikkan hati, daripada ilmu, daripada barang yang tak dapat tiada, daripada segala hukum mengambil ayat sembahyang dan hukum sembahyang dan puasa dan lain lagi, banyak lagi. Yang jadi fardu ain, yang jadi fardu ain kena tahu tu, maka semuanya kena ajar. Maka sekiranya kalau suami itu tak mampu nak ajar, mesti kena gajikan orang. Artinya tak mampu nak ajar tu, kalau dia nak keluar belajar tu tak boleh nak larang. Sebab kalau suami tu ada boleh tak mampu nak ajar, artinya tak ada masa untuk nak ajarkan isteri dia. Padahalnya isteri dia tak tahu benda lagi. Nak solat tak tahu lagi, nak ambil sembahyang, nak ambil wuduk pun tak tahu cara lagi. Semuanya mesti suami kena ajar. Akidah pun tak nak kemas lagi, suami kena ajar ke semua. Sekiranya kalau tak mampu nak ajar, tak ada masa nak ajar, dia nak keluar belajar dengan orang lain tu, mesti bagi. Haram dia tu, halang tu haram. Itu, tapi biasanya setengah-setengah orang kita tu isteri dah tahu. Ada setengah orang pulaknya isteri lebih tahu pada suami lagi. Itu nasib baiklah suami tu. Lepas daripada kena ada ajar isteri. Sebab tu kalau isteri dah belajar, isteri dah belajar, fardu ain tu dah lepas, maka yang kedua ni tidak ada jadi wajib dah atas suami lah. Lepas tu setengah daripada masalah yang wajib suami kena ajar juga, ialah masalah haid dan nifas. Masalah mandi janabah macam mana, itu pun kena ajar ke semua. Suami kena ajarkan isteri ke semua. Lepas tu masalah haid dan nifas, sakat mana haid, sakat mana nifas, apa yang mesti dipantang pada masa haid dan nifas. Lepas tu sakat mana nak kata haid, sakat mana nak kata nifas, mesti kena bagi tahu kepada isteri ke semua. Maka itu kewajipan di atas suami. Kalau dia tak pandai nak ajar, tu kena bagi dia belajar dengan siapa-siapa lah. Itu yang kedua. Yang ketiga pulanya, bahawa diberi makan akan dia. Kena beri makan, yang katanya nafkah itulah. Diberi makan akan dia, akan isteri daripada yang halal. Makanan yang kita nak bagi kepada isteri, nafkah-nafkah makanan, minuman, apa benda, pakaian pun sama.
Tapi sini masalah makanan minuman lah. Mesti makanan yang halal, yang kita nak bagi pada isteri, nak bagi pada anak, sama untuk diri kita sendiri pun makanan tu mesti halal. Kenapa mesti makanan yang halal? Jangan curi barang orang balik kepada isteri. Contohnya, dia rapah harta orang, balik bagi kepada isteri jadikan nafkah, itu tak boleh. Berdosa, 2 kali berdosa. Berdosa, bercuri itu 1 kali berdosa. Lepas tu bagi makan kepada isteri, kepada anak isteri 1 kali dosa pula. 2 kali berdosa. Berdosa bercuri itu 1 kali. Berdosa bagi ambil benda haram kepada bagi pada isteri makan tu, itu berdosa sekali lagi pula. Kenapa mesti jagakan makanan yang halal kepada isteri? Maka bahawasa daging, yani kerana bahawasa daging ni daging badan kita ni lah. Daging tubuh badan kita ni. Bukan daging lembu, daging ayam, daging kambing, bukan begitulah. Daging darah kita ni lah. Daging darah badan kita ni lah. Maka yakni kerana bahawasa daging apabila tumbuh daripada yang haram. Daging apabila tumbuh, ini tumbuh oleh daging daripada yang halal, daripada yang haram. Dah. Jadi kita makan, apabila kita makan makanan tu memanglah jadi daging darah daripada makanan itu. Itu maksudnya tumbuh. Jadi kita ni, manusia ni tak kira lah. Siapa sekalipun kalau makan makanan yang halal pun dia jadi daging darah juga kan. Kalau dia makan makanan yang haram pun jadi daging darah juga daripada makanan tu. Tu mana makan daging badan kita tu dia tumbuh daripada makanan. Lepas tu makanan, sekiranya makanan yang jadi daging darah tu, sekiranya kalau makanan itu yang haram, dihancurkan dia dengan api. Dihancurkan dia kan daging yang tumbuh daripada yang haram. Dihancurkan dia kan daging yang ditumbuhkan daripada yang haram itu dengan api. Apa dia api? Neraka lah. Ada setengah hadis tu katanya kullu lahmin nabata 'anil haram fannaru aula biha. Setiap-tiap daging badan orang kitanya kalau terjadi daripada makanan yang halal, yang haram, maka api neraka lah terlebih aula dengan daging itu. Lepas tu di sini dia kata dihancurkan dia kan daging itu dengan api. Jadi maksudnya memanglah isi kita, daging badan kita sekiranya kalaulah jadi daripada makanan yang haram, maka daging itu akan dihancur oleh api neraka. Belum pada kalau orang mukmin, mana belum kalau kita katanya seorang mukmin itu dia curi makan benda yang dicuri, makan benda yang diharamkan. Maka makanan yang haram itu jadi daging darah. Maka sekiranya mati, maka daging yang jadi daripada makan yang haram tu akan dihancurkan dengan api neraka. Akan dihancurkan daging itu dengan api neraka sebab nak bersihkan. Kalau tidaknya nak masuk dalam syurga macam mana? Dengan keadaan daging yang jadi daripada benda yang cemar, yang haram, mesti kena bersihkan, kena buang dulu. Kena buangkan daging yang kotor yang ada kat badan tu kena buang. Buang dengan api neraka. Maksudnya bersihlah. Dihancurkan untuk nak bersihkan badan daripada daging-daging yang cemar, yang kotor, yang jadi pada haram, mesti dihancurkan dengan api neraka. Apa maksudnya? Neraka dahululah, belum pada syurga. Kalau makan benda haram, begitulah.
Sebab tu 2 kali haram lah. Kalau suami tu membuat, merapas, mencurikan harta orang, tu 1 kali haram. Lepas tu ambil yang haram tu bagi kepada isterinya atau anaknya, itu haram sekali lagi pula. Nah, dua kali haram. Dengan sebab kita katanya haram bagi suami, haram di atas suami bagi makanan haram kepada isteri. Haram beri makanan haram kepada isteri. Begitu. Jadi wajib kena beri makanan yang halal kepada isteri. Anak pun sama lah. Tapi sini tak nak cakap pasal anak lah sebab masalah suami isteri di sini. Masalah anak pun begitu juga. Wajib di atas bapa bagi makanan yang halal kepada anaknya. Dengan mana haram bagi bapa memberi makanan yang haram kepada anaknya. Samalah isteri. Begitu. Keempat, bahawa tiada dizalimkan dia. Maka bahwasanya ia amanah di sisinya. Setengah daripadanya jangan muzalim. Janganlah suami itu muzalimkan kepada isterinya. Sebab tadilah dia kata macam mana tadi? Senyap mengambil kamu akan mereka itu dengan amanah Allah. Ambil dia jadi isteri kita dengan amanah Allah. Janji nak buat baik. Nah, kita kahwin dengan dia pada maknanya kita dah berjanji kita dah berjanji dengan Allah nak buat baik terhadap dia. Kalau begitu maknanya kalau kita tak tunaikan hak kita zalim pada dia, mana tak tunai amanah kita dengan Allah. Lepas tu macam mana zalim? Setengah pada zalim tu tak bagi nafkah, itu setengah pun daripada bagai muzalim. Yang banyak dizalim tu pukul dengan tak ada hak dipukul tu jarang nak berlaku di orang kita. Jarang nak berlaku, ada juga berlakunya. Dia pukul, dia rasa nak pukul, dia pukul. Isteri tak ada hak dipukul pun dia pukul juga. Itu pun memanglah dah nyata kata zalim. Setengah daripada zalim yang tak nampak kata zalimnya ialah tidak bagi nafkah kepada pada isteri. Itu banyak. Begitulah. Lepas tu cara nafkah macam mana itu tengok dalam bab nafkah lah. Nafkah, lepas tu dia masalah nafkah tu pulanya dia tengok pula. Masalahnya suami dengan isteri tu duduk satu rumah ke duduk berasing-asing. Itu tengok pula. Kalau katanya suami dengan isteri tu duduk sebuah rumah, macam adat kita sekarang ya, orang Melayu, orang Arab pun sekarangnya begitulah. Maka kalau tak bagi nafkah nisbah makanan minuman, kalau tak bagi pun tak mengapa, tapi maknanya kat dapur tu dah penuh. Siapa masanya suami dia beli beras, beli makanan, minuman, lauk, apa dia gula, garam, apa semua, segala benda-benda yang perluan kat dapur tu, beli letak kat rumah, lepas tu masak makan bersama, itu dah cukup lah. Masalah katanya yang katanya kena nafkah suami kaya, 2 cupok beras dalam satu hari, itu sekiranya kalau berasingan duduk. Suami duduk rumah lain, tak makan bersama. Maka itu nafkah lah. Tapi kalau tak bagi beras, tak bagi lauk, tak bagi apa, tapi suami jamunkan isteri. Contohnya tak bagi beras, tak bagi lauk, tak apa, tapi sampai masa dia beli nasi bagi kepada isteri. Atau bawa isteri makan kat kedai ke masalah. Itu dah memadai. Tu tengoklah dalam bab nafkah tu panjang lagi lah bahasan dia tafsil. Sekiranya kalau tak bagi nafkah, masalah makanan lah, masalah lain tu kira lain pula. Masalah makan minum ni, sekiranya kalau suami dah menjamukan makanan kepada isteri, artinya kepada itu beri minuman kepada isteri, dah cukup dengan itu. Sampai masa pagi, bawa pergi kat kedai, kat restoran, makan di situ. Bawa petang pula nya, kan? Bawa keluar kat restoran, makan pula.
tu tak payah bagilah. Makanan minuman tak payah bagi. Mada dengan yang itu. Lepas tu nak tambahan itu cerita lain lah. Yang sunat nak bagi buah-buah ke masalan. Begitu. Tapi pakaian tu memanglah kena bagi. Nak berkongsi dengan suami tak boleh pakai lelaki perempuan. Tapi kalau makanan tu, masalah makanan minuman tu biasanya ada orang kitanya begitu kan. Tak payah bagi beras, tak payah bagi lauk. Kita beli beras, suami beli beras, tak kat rumah beli lauk, isi dalam peti, beli sayur-sayuran apa semua, gula, garam apa semua, keperluan tu, letak kat rumah. Lepas tu, sukarela isterinya memasak. Lepas tu, sama-sama makan. Itu masalah makanan tu lepaslah daripada wajib nafkah. Jadi katanya 2 cupak sari katanya beras yang itu tu sekiranya kalau 2 cupak sari dan lauk dan apa lagi itu sekiranya kalau berasing-asing duduk. Suami rumah lain biasanya yang nak jadi begitunya yang apa dia? Suami isteri 2 3 tu biasanya begitulah. Dia duduk dengan yang ni, bergilir duduk dengan yang pertama, maknanya yang satu lagi tu duduk seorang. Itu cara lain pula. Begitulah kalau suami ada seorang isteri duduk bersama, itulah cara dia. Lepas tu masalah pakaian, lepas tu masalah tempat kediaman katanya wajib bagi suami bagi tempat kediaman pada isteri itu sekiranya kalau duduk berasing. Jangan biarlah suami duduk di sini. Lepas tu contohnya kalau dia tu berkahwin 2 orang, isteri yang baru tu kena carilah bagi tempat kediaman. Tak boleh jadi nak duduk bersama dengan isteri nombor 1. Maka wajib suami kena cari tempat kediaman bagi isteri. Tapi biasanya orang kita duduk di dalam sebuah rumah. Itu tak payah bagi tempat kediaman. Sebab dia duduk dalam rumah sebuah dengan suami. Itu lebih kurangnya begitulah. Itu nak lebih lanjut lagi kena tengok dalam bab nafkah. Dan keempat bahawasa tiada dizalimkan dia, yang kata tadi setengah daripada cara zalimnya ialah tak bagi nafkah. Keempat bahawasa tiada dizalimkan dia, maka bahawasanya ia ya isteri, kerana bahawasanya isteri itu amanah pada sisinya di sisi suami. Macam kata tadilah, dia nak kahwin dengan seorang perempuan itu, salah katanya dah terima amanah daripada Allah. Dia berjanji dengan Allah nak buat baik kepada isteri. Kalau tak mampu nak nafkah, tak mampu nak buat baik pada isteri, jangan kahwinlah. Kalau tak mampu nak buat baik, tak mampu nak nafkah kepada isteri, maka jangan kahwin. Sebab kalau kahwin itu membawa pada jadi zalim kepada isteri pula. Itulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Ada satu perkara lagi ialah yang kelima, kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung minggu depannya. Dan yang kelima, jikalau memanjang isterinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا منه واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.